9.3, kita akan fokus dekat differentiation of exponential. Okay, one part is exponential, second part is log, and the last part is a trigonometric function. Okay, so kita akan pergi one by one lah. Okay, how to differentiate exponent, okay, log and trigo. Okay, so the first one, kita pergi ke the first one. The first one, kita nak differentiate natural exponential function. Natural ni yang base dia E tu. Yang base dia E. Dia log ni dia ada dua kan. Exponent ni dia ada dua. Satu base yang number kan. Satu lagi base nya adalah E saja. Itu adalah natural exponential. E. E kuasa X. Ataupun E kuasa U. Di mana kita let U sebagai fx kan. So macam mana kita nak differentiate untuk E kuasa X? Paling mudah. E kuasa X, kalau you differentiate, you will get the same thing. Benda yang sama. You differentiate lah 100 kali pun tetap EX juga. E kuasa X. E to the power of X. Boleh? So example dia, if Y equal to EX, you differentiate EX, you akan dapat EX. Settle. Okay, settle. EX is N. Okay, so general formula for exponential. Okay, kalau you ada satu function dekat power E kuasa U. U tu maybe ada satu function lah. Contoh E kuasa 3X. Ada satu function. Bukan X dia ada satu function lain. 3X ke, X kuasa 2 ke. Contoh macam ni. E X kuasa 2 ke. Ni ada satu function lah. Okay. So apa yang kita buat adalah kita ulang function itu. Nampak tak ni? I ulang je. EU, differentiate EU lah. Maksudnya kalau kita differentiate E kuasa 3X, kita akan dapat juga benda yang sama. E kuasa 3X. Next, kita differentiate function tu. Kita differentiate function tu. So you multiply by 3. Ni maksudnya bila you differentiate lah. Okay, ini adalah Y. Kalau you differentiate, dy dx sama dengan yang ini. So, you akan dapat apa? 3e kuasa 3x. So, tu jawapan dia. Dapat? Okay. Next, kalau yang ni, y equal to e kuasa x squared. So, kalau you differentiate, same thing. Kalau e saja, just ulang je. Repeat je. E kuasa x kuasa 2. Okay. Lepas tu, baru you differentiate dia punya power. Differentiate power, you akan dapat apa? 2x. Okay, so yang dapat apa ni? 2x e to the power of x kuasa 2. Dah, ni jawapan dia. Okay, dah tak boleh buat apa dah. Tu je. Boleh? Simple tak? Simple. Okay, kita tengok yang example lain. Okay, contoh macam example B. Ini kalau saya differentiatekan dy dx, kita buat terus Okay, just repeat. Benda yang sama. Kalau e, ulang je. Repeat. Lepas tu buat apa? Differentiate dia punya kuasa. Dapat apa? 2x. Siap lah. Dan kita susun balik je. Ni susun je. Okay. E kuasa x squared plus 3. Dan. Nampak tak? Semudah itu. Untuk differentiate exponent. Jangan pening-pening differentiate exponent. Sangat senang. Okay. Macam soalan y ni. Dia kacau you kalau ada function kat atas tu kan. Ini boleh tukar kepada fraction. X plus 3x semua sekali kuasa setengah kan, power half. So bila kamu differentiate, nampak yang ni saya belum lagi differentiate, saya just tulis power half je. So dy dx maksudnya power you letak ke depan. So jangan dapat first you ulang dulu. Ulang dulu. E x squared plus 3x power 1/2. Lepas tu baru you differentiate dia punya power. Macam mana nak differentiate dia punya power? Dia power. Pakai power rule lah. Power rule. Chain rule pun boleh. Macam mana? Okay. Power ke depan. Ini pakai chain rule ni ataupun power rule. Pakai power rule pun boleh. Power rule pun boleh untuk dapatkan jawapan ni. Okay. Ini you pakai power rule dapat jawapan dia. So, ulang yang dalam. Ulang yang dalam. Power tolak 1. Jangan dapat negatif 1/2. Differentiate yang dalam. Jangan dapat 2x tambah 3. Boleh tak ni? Boleh kot. Saya cepat je ni. Okay, so sekarang kita nak susun balik je lah. So power negatif kita letak di bawah. Okay, so yang bahagian, okay, ini ulang saja. So ni akan dapat nanti 2x tambah 3 divide by 2. Yang ni boleh buat square root lah.
Yang pada power half kan. Negatif tak apa jadi kuasa positif. So x squared plus 3x. Okay. So susun balik je lah. So susun balik nak dapat 2x tambah 3. E betul tak kat belakang lah so x kuasa 2 plus 3x letak square root over 2 square root of x squared plus 3x. Dan dah tak boleh nak buat apa dah. Jangan pula pergi cancel pula benda ni. Ni cancel. Tu salah konsep tu. Dia tak boleh cancel. Tu atas power of E. Atas power, tu power kat E punya power. Dia tak boleh cancel. Okay? Faham tak ni? Dekat mana dia sangkut? Tak ada. Okay. Kalau faham, saya bagi you satu exercise. Cuba buat yang soalan ni. Kalau you cuba buat soalan y equal to 4x plus 1. Okay. E kuasa x plus 2. Ni sebagai exercise lah. Macam mana nak solve benda ni? Yang ni ada dua benda ni kan? Ni ada dua benda ni. Ni satu benda, ni satu benda. So kena buat apa? Kena pakai product rule lah. You kena pakai product rule. Ini adalah U, ini adalah V. Macam itulah. Macam tu cara buat. Okay. So kalau you buat U sama dengan 4x plus 1. Okay, kita buat sama-sama lah dan jimat masa. Okay. So V sama dengan EX plus 2. Apa you punya U prime? U prime adalah 4. Apa you punya V prime? Differentiate ulang lah. EX tambah 2. Differentiate yang atas dapat apa? Dapat 1. Tulis kat depan. 1 kat belakang pun boleh. Tulis je 1 kat depan. Benda yang sama lah. EX plus 2 juga. Okay. So, jawapan bagi yang ini, pakai product rule lah. Apa product rule? U V prime plus V U prime. Okay, so you akan dapat nanti dy dx. Apa U? U adalah 4x plus 1. V prime EX plus 2 plus V EX plus 2. What is your U prime? 4. 4 boleh letak kat depan, tak ada masalah. Perasan tak ni benda yang sama? Bermaksud kamu boleh faktorkan lah. Faktorkan ke depan. Faktorkan yang akan dapat EX plus 2. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 4X plus 1 tambah 4. Kan? Lepas tu selesaikanlah. Dia akan dapat apa nanti? Ni selesaikan dapat apa ni? 4X plus 5. 4X plus 5. Yang ni akan dapat apa? E kuasa X tambah 2. Dah habislah. Itu je. Setakat kita boleh ringkas. Okay. Kalau nak screenshot, boleh screenshot. Okay. Itu satu exercise lah. Okay. The next page, saya ada bagi lagi exercise. Ada 3 lagi exercise. You kena try. Okay. DIY. Do it yourself. Okay. Apa nak tanya? Sebelum saya proceed ke next formula. Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, saya scroll. Ni exercise ni, I hope you try. Jawapan pun saya dah bagi. Okay. Ada benda kita akan combine yang basic ni kita belajar dalam subtopik 9.2. Yang mungkin kena pakai quotient rule, mungkin ada yang kena pakai product rule, mungkin ada kena pakai chain rule, mungkin ada kena pakai power rule. Kita akan combine semua yang kita belajar basic dekat 9.2. Okay. Okay, next. Formula yang kedua, yang ini untuk log. Okay, untuk log pula. Natural log. Tadi natural exponential. Ini adalah natural log. Iaitu apa? Ln. Kalau jumpa ln je, ingat. Bila you differentiate, dapat 1 over. Dapat 1 over. 1 over apa? Kalau ini adalah x, x lah. Ingat, kalau jumpa 1 over x, differentiate dia adalah 1, kalau jumpa ln x, differentiate dia dapat 1 over x. Tetapi kalau dalam ln itu ada function. Ada function fx, ada function ln something. Contoh macam ni lah aku saya bagi ln x kuasa 2. Ini kan satu function x kuasa 2. Maksud kalau you nak differentiate function yang ini, maksudnya dy dx dia macam mana, apa akan jadi? Dia akan jadi, bila differentiate ln, dia akan dapat 1 over. Over apa? X kuasa 2. Lepas tu, apa you kena buat? Nampak kat sini? You kena differentiate function yang u tu. So, you differentiate lah function X kuasa 2 tu. Dia akan dapat apa?
2x. Boleh? Dan kamu ringkaskanlah. Ini boleh cancel out ni. X dengan X boleh cancel. Okey, so yang akan dapat nanti, ini akan dapat apa? 2 over X. Ini jawapan dia. Okey, 2 over X bagi differentiation of ln X square. Ataupun apa cara lainnya bagi yang ini? Contoh lain, contoh ni kan. Ni 2 boleh letak kat depan. So ini adalah sama dengan adalah Y equal to 2 ln X. But ada certain question, dia minta you guna properties of ln. Kena ingat balik yang 5 properties of ln. Yang tambah, yang tolak macam mana, bahagi macam mana. Kena pakai yang itu. Ini power. Power ni boleh duduk dekat depan, tak ada masalah kan. Ini kalau kamu differentiate, 2 letaklah 2. Differentiate ln 1 over X. That's why you dapat 2 over X. Sama tak? Sama kan? Yang ini menggunakan properties. Yang ini guna terus. Boleh juga mana-mana yang sesuai lah untuk ln. Okay? Ni saya ada contoh nanti, saya akan bagi contoh. Boleh untuk differentiate ln, ingat 1 over. Okay, kalau ada function, darabkan dengan function dia. Alright? Okay, look at one by one. The first one ni kita dah bincang lah. Kalau differentiate ini maksudnya f prime x dia akan dapat ln x lah kan. Okay, kita tengok example B. Example B, ln 4x plus 3. Okay, saya buat one by one, step by step lah. Okay, example B, fx equal to ln 4x plus 3. Okay, so bila you differentiate, kalau ln mestilah 1 over 4x plus 3. Lepas tu you buat apa? Differentiate yang dalam ni. Dapat apa? Dapat 4. Okay, then saling beri lah bagi cantik. Siap. Ni jawapan dia. 4 over 4x plus 3. 4 dengan 4 boleh cancel tak? Jangan pula cancel. Ada 3 tu. So biarkan macam itu. So 4 over 4x plus 3. Settle for B. Untuk C, C adalah Y equal to ln square root of X cube plus 1. Okay. Yang ni macam mana ni? Okay, ada dua cara. Cara yang pertama, you jadikan ni sebagai kuasa dulu. Kuasa setengah. Okay, sebab ni adalah ln. Kita boleh pakai properties. Dalam nota saya pakai apa? Dalam nota tak. Saya tak gunakan properties. Saya buat cara panjang. Okay, macam mana saya nak pakai properties? Boleh tak saya pakai properties of ln? Boleh. Ini maksudnya ini kan power kan? Saya boleh bawakan ke depan. So ini sama dengan 1 over 2 ln x cube plus 1. Okay, barulah saya differentiatekan dia. Yang nombor tak ada masalah, salin je. Yang nombor. Yang ini kita kena differentiate. Okay, so differentiatekan ln, you akan dapat apa? 1 over x cube plus 1. Maksudnya 1 over function tu lah. Lepas tu you differentiate x cube plus 1, you akan dapat apa? 3x square kan? 3x square. So, darab masuk. You akan dapat apa ni? 3x square over 2. Yang ni boleh letak bracket. X cube plus 1. Dah, itu jawapan dia. Dah tak boleh buat apa dah. Okay? Boleh? Ini saya menggunakan properties of ln. Dia saya jimat masa sikit lah. Kalau I tak guna properties, I kena buat macam dalam nota. Dalam nota ni saya kena buat menggunakan power rule untuk differentiate yang bawah tu. Ini dah dia. Ni untuk differentiate yang ini, saya menggunakan power rule. Macam mana power rule? Letakkan dekat bawah. X kuasa 3 tambah 1, setengah tolak 1, negative 1 over 2. Differentiate yang dalam, you akan dapat 3x kuasa 2. Ini saya gunakan power rule lah. So nanti ni ringkaskan ni dapat balik yang ni. Okay. Itu kalau kita gunakan, tak gunakan properties. Tadi saya guna properties lebih cepat kan. That's why sometimes kita better pakai properties lah. Dia sangat cepat. Okay. Alright. Next example, ada lagi tak saya bagi? D. D. Macam mana pula D? D dalam nota pun sama. Saya tak guna properties. Saya nak ajar you macam mana nak guna properties. Yang ni saya tak gunakan properties. Yang ni saya buat terus sahaja. Macam mana kalau saya buat terus je? Okay. So, yang ni adalah ln x minus 1 over x plus 1. Okay. So, yang ni maksudnya 1 over. Maksudnya 1 over x minus 1 over x plus 1.
So kalau saya 1 over, kita just terbalikkan je lah yang ni. Nampak tak ni? Kita terbalikkan jadi macam ni. Kan? Jadi x plus 1 over x minus 1 lah. Kan? Kan dia 1 bahagi kan? X tolak 1 bagi dengan x tambah 1 kan? Kalau terbalikkan je dapatlah yang ni. Cuma bila you nak differentiate, nampak ni, dx. Dx maksudnya kita nak differentiate yang ini. Ini kena pakai Cauchy rule lah. Ini adalah u, ini adalah v. Ni yang dapat v, u prime, u, v prime tu. Okey, ni adalah v kuasa 2 kan. Masukkan, selesaikan, dapat jawapan. Okey, so agak panjang lah. Okey, ada tak cara pendek? Ada. Okey, so saya nak ajar you menggunakan properties. Dia lebih pendek sikit lah. Okay, kalau properties, y equal to ln x minus 1 over x plus 1. Yang ini sebenarnya kalau properties of ln tu, you boleh tulis ini sebagai apa? Ln x minus 1 tolak, bahagi kan? Jadi ini minus lah. Ln x plus 1. Patut kamu differentiate lah. Nampak apa? Ni adalah 1 over x minus 1. Differentiate dia, dapat 1. Tak tulis pun tak apalah. Kan? Tolak 1 over x plus 1. Differentiate dalam, dapat apa? Dapat 1. Okay? So, dah dapat jawapan. 1 over x minus 1 tolak 1 over x plus 1. Dah siap dah. Tapi tak sama dengan yang tadi kan? Nak bagi sama? Boleh. Kita samakan pembawah. You cross lah. Cross multiplication. Okay, so yang akan dapat x plus 1 minus x minus 1 over x minus 1 x plus 1. Okay, sebab kita nak bagi dapat sama macam tadi kan. Kalau tak apa dah tu. Yang atas x tolak x habis. 1 minus 1, dia akan dapat 2. Yang bawah you boleh kembang tu. Dia akan dapat x squared minus 1. Okay, dah, done. Nampak tak? Dia lebih pendek berbanding yang saya buat yang dalam nota. Okay, ni one of the method lah menggunakan properties of ln. Okay, ada soalan tak? Belum saya pergi ke example lain. Example lain tu saya bagi extra example kan. Saya bagi jawapan. You kena try. Dan tak ada. Ada nak tanya? Okay. Tak ada. Kalau tak ada, saya pergi balik pada nota. Saya ada bagi 3 lagi example. Yang ini kan. Yang ini pun boleh pakai properties ni. Yang ni kalau kamu nak pakai properties, yang ni kamu boleh pecah lagi ni. Ini dipecah jadi apa? Ln x tambah ln e square root x. Ini boleh duduk kat depan lagi. Ini akan dapat apa ni? Ln x tambah square root x je. Sebab ln e 1. Kan? Ni akan dapat square root x ln e. Ln e adalah 1. Ini lagi senang kamu nak differentiate. Terus dapat jawapan. Kan? Ataupun nak buat product rule. UV boleh juga. Ni U, ni V. Pun boleh. Ya, apa nak tanya tadi? Ada orang tanya. Ya. Boleh dalam kelab. Tak ada masalah. Ya, ya. Sir, boleh ulang yang B boleh tak? Tak faham tu. Yang mana? P ke E? Dadu, yang ni. muka surat 22 sir. Yang nombor 2. Metode kedua. Metode kedua yang ni ke? Metode yang kedua. Yang tadi tu ke? Yang ni ke? Metode ni? Betul ke? Yes sir. Ya, kamu kena ingat balik dia punya properties lah. Kalau ln x over y, apa dia punya properties of log dengan ln? Dah jadi ln x tolak ln y. Kita pakai kita menggunakan properties yang ini. So that's why dia kita apply yang ini. That's why dia jadi macam tu. Maksudnya ini adalah x, ini adalah y lah. Jadi macam tu. So yang ini kalau kamu differentiate, dia 1 over lah. 1 over x minus 1. Lepas tu differentiate pula yang dalam, dapat 1. Yang kedua ni, 1 over, benda sama. 1 over x plus 1. Differentiate yang dalam dapat apa? Dapat 1. Okay? Lepas tu sebab nak stop sampai sini, dah okey. Sebenarnya nak stop sampai sini pun dah okey. Tapi nampak nak bagi sama dengan jawapan yang kita pakai yang tadi kan, yang dalam nota. Kita saja samakan pembawah je.
So yang ini yang ini you cross naik atas, yang ni you cross naik atas, bawah darab dengan bawah. Okey, bila you cross akan dapatlah x plus 1 tolak x tolak 1, bawah darab dengan bawah. So ini x tolak dengan x habislah. Ini kan x tambah 1 tolak x tambah 1 kan. X tolak x habislah. 1 plus 1 is 2. Yang ni kembanglah, dapatlah x squared minus 1. Okey ke kamu? Okey, sir. Okey. Okey. So back balik tadi dekat example yang tadi tu, yang saya cakap tadi tu, yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Boleh juga pakai properties. Apa properties yang kamu boleh pakai? Yang G tak ada masalah. Ini pakai UV. Pakai product rule. Yang ini boleh pakai properties. Yang ini adalah boleh naikkan dia dekat atas. So, ni akan dapat ln x squared tolak 1 kuasa negatif 1. Negatif boleh letak kat depan. So, negatif ln x squared minus 1. Lagi senang nak differentiate lah. Okay, nanti try. You akan dapat benda ni. Confirm you akan dapat. Okay, yang ni E, F, G, all of you kena try. Nanti kita tengok balik dalam kelas tutorial minggu depan ke. Kalau tak dapat, tanya semula. Okay. Alright, kita pergi ke the next formula. Okay. Next formula adalah untuk exponential. Tetapi untuk base dia bukan E. Okay, ni ada saya sediakan space kan untuk jawab benda tu lah. Okay, kita pergi ke formula yang ketiga. Nampak dah 3 formula Yang tadi yang saya ajar adalah E kuasa X saja. Yang ni base-nya adalah E. Tapi yang ini base-nya adalah number. A. Dia juga fungsi eksponen. Dia juga fungsi eksponen tapi base-nya adalah constant. Iaitu A. Contoh A kuasa X. Okey, macam mana nak buat A kuasa X? Differentiate A kuasa X. A kuasa X tambah saja ln A. Sebenarnya sama je macam ln EX ni pun. Kalau EX ni pun, kalau you differentiate dia, sebenarnya adalah E kuasa X tambah ln tambah E. Base tambah base, nampak tak? Benda yang sama. Tapi ln E ni dapat 1. That's why step ni kita tak buat. Yang first tadi tu, yang exponent tu. Kita tak buat kenapa? Sebab ln E dapat 1. Tapi untuk yang base-nya bukan E. Jadi ln dengan A ni tak boleh cancel. So kita terpaksa tulis. Yang sebelum ni kita tak tulis sebab dia boleh cancel. Okay, itu formula dia. So ini adalah dia punya formula lah. Kalau A kuasa X, ulang, just tambah je ln A. Ln bagi base tu. Tapi kalau dia ada function dekat atas, you ulang benda yang sama, you differentiate function tu. Faham kot? Differentiate function tu. Okay, kita tengok contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah kalau saya bagi y equal to 2 kuasa 3x. Apa jawapan dia dy dx dia? Dy dx. You ulang. Lepas tu you tambah apa? Tambah ln 2. Buat bracket. Lepas tu kena buat apa lagi? Ni kan ada function kat atas tu. You differentiate function tu. Dapat apa? 3. Jangan, kena ingat ni 3 jangan darab dengan 2. Salah. 2 tu dalam ln. Tapi 3 tu luar ln. Dia tulis dekat depan. 3 darabkan dengan 2 kuasa 3x ln 2. Baru betul. Boleh? Boleh tak 3 ni darab dengan 2 ni? Pun tak boleh. Kenapa? 3 ni tak ada kuasa. Tak boleh darab. Okay? Biar je macam tu. Memang macam tu dah. Nampak tak? Tadi tak boleh apa? 3 ni tak ada darab dengan 2. Tak boleh. Salah. Sebab 2 dalam ln. 3 tu luar. Lagi satu, boleh tak 3 ni darabkan dengan 2 kat depan ni? Pun tak boleh. Sebab 2 tu ada kuasa. Ini hukum rule of index ni. You kena jelas benda tu. Okay? Alright. Kita pergi ke example one by one. Okay, ni yang paling simple lah. Y equal to 4 power of X. Nampak tak? Saya ulang. Tambah je. Ln 4. Settle lah. Itulah cara nak differentiate exponent yang base-nya constant ataupun number. Boleh base-nya adalah constant. Yang kedua, B. Macam mana nak differentiate B ni? Okay, saya buat terus je. Dy dx. Nampak? Apa saya buat? Saya ulang benda yang sama. 6 4x squared plus x. Tapi ni function kan? Okay. Ni base-nya adalah 6 bukan E. So kena tambah ln 6. Tambah ln 6 letak bracket. Lepas tu function ni kena buat apa? Kena differentiate.
Differentiatekan dia. X plus 1. Dah siap lah tu. Nak susun balik je. Eloknya susun, biarlah lon dekat belakang. Just put lon at the back. For X plus 1 ni letak dekat front, dekat depan ni. So X plus 1. 6 4x square plus x ln 6. Dah, tu jawapan dia. Boleh? Saya harap kamu jelas lah tentang itu. Okey, yang ini pula ni. C. Macam mana dengan C tu? C tu agak leceh sikit sebab dia power itu kena buat product rule. Okey. Untuk yang itu, okey. Nak buat dulu yang kuasa boleh juga. Nanti baru kita buat divide dx. Kita buat yang kita cuba differentiatekan yang kuasa dulu. Nanti baru kita ganti. Boleh juga. Okey. So ini adalah U, ini adalah V. So U prime dapat berapa? 4x cube. V prime dapat apa? 1 over x. Ingat ni, differentiate ln 1 over. So V prime 1 over x. So gunakan product rule. Apa product rule? Nampak? Kita dah combine ni. Combine dengan product rule. Combine dengan differentiate ln, log lagi kan? So you akan dapat U V prime plus V U prime kan? So what is U? U adalah x power 4. V prime adalah 1 over x. Tambah V adalah ln x. U prime adalah 4x kuasa 3. So 4x cube. Okey, itu jawapan bagi yang itulah. Ini boleh ringkas ni. Ni x power 3 plus ini letakkan kat depan lah. 4x. Biasanya ln kita akan letak dekat belakang. Okey, so ini jawapan bagi differentiation tu lah untuk yang kuasa. Okey, untuk yang overall macam mana? Untuk semua sekali. So, salin balik lah. So, differentiate y, tulislah dy dx. Lepas tu kita ulang. Salin balik formula tu. X power 4 ln x. Lepas tu kena buat apa pula? Darabkan dengan apa? Ln 2. Kenapa darab dengan ln 2? Tu formula dia. Darab dengan ln 2. Lepas tu kena darab dengan apa pula? Buat dot pun boleh, buat bracket pun tak apa. Darabkan dengan function yang kamu dah differentiate power tadi tu. Ganti je kat situ. Boleh? Ganti je kat situ. Lepas tu kamu susun balik lah. Kamu susun balik je. Macam ni kalau kamu perasan ni x kuasa 3 boleh faktor keluar. Why not saya faktor keluarkan x kuasa 3. So yang tinggal hanya 1 plus 4 ln x. Okay. Yang ni saya ulang lah. 2 kuasa x power 4 ln x ln 2. Dah siap. Yang ni kamu salin lah. Ni x cube plus 4x cube ln x. Okay. Boleh ke? Nampak macam complicated tapi okay je. Dia tak susah sangat pun. Kena faham konsep dia. Sebab ini adalah base-nya adalah constant. Number. Ini function apa? Function exponential. So cara exponential itu dia. Kena tambah sikit je. You ulang, tambah je belakang dia. Ln 2. Lepas tu power tu kamu differentiate. Letak kat belakang. Lepas tu susun balik je. Yang mana boleh faktor, faktorkan. Itu jawapan bagi yang C. Okey. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya saya? Kalau tak ada, saya nak masuk yang the next part. Trigo pula. Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, clear. Kita pergi ke the next part. Okey. Saya harap saya tak laju sangatlah Okey Alright. Derivative of trigonometric function. Macam mana kita nak differentiate fungsi trigo. Okay, kita ada lebih kurang 10 minit. Alright. Jadi kita nak differentiate fungsi trigo. Ni you kena hafal semua ni. Differentiate sin, cos. Differentiate cos, negative sin. Nampak cara saya ingat? Saya ingat pangkal je. Biasa saya tak sebut. Nak senang ingat. Differentiate sin, dapat cos. Differentiate cos, dapat negative sin.
differentiate tangent, you akan dapat secant square. Kena ingat ni, tangent secant square. Differentiate cot, negative cosec square. Differentiate secant, secant tangent. Differentiate cosec, negative cosec cot. Okay, boleh hafal tak 6-6 tu? Mesti hafal. Kenapa? Untuk memudahkan you nanti bila nak buat differentiation. Kalau you tak hafal, you memang akan slow nak mencari-cari formula dia, kan? Dalam exam aku tak salah saya, dia tak bagi formula ni. Kalau dia bagi pun yang 3 last ni, yang DEF je kalau dia bagi pun. DEF. Kalau dia bagi, biasanya student saya minta semua orang hafal benda ni. Okay? So hafal lah. Differentiate sign, cos. Differentiate cos, negative sign. Differentiate tangent, secant square. Differentiate cot, negative cosec square. Differentiate secant, secant tangent. Differentiate cosec, negative cosec, cot. Okay? Yang X tu tak ada masalah. Apa-apa dalam function tu, just tulis sahaja. Okay? Okay, kita tengok example one by one. Okay, so the first example, okay, saya bagi one by one. Okay, differentiate 2 sin X. Okay, differentiate 2 sin X, 2 ni tu constant. Biarlah kat situ. Dia tak kacau apa-apa. Just repeat je, 2. Okay, now nak differentiate apa? Sin. Differentiate sin dapat apa? Cos X. Sebab sin X, dapat cos X lah. Okay, yang negatif 3 ni biarlah sebab dia constant. Sekarang nak differentiate apa? Cos X. Differentiate cos X dapat apa? Negatif sin X. Ingat, differentiate cos dapat negatif sin. Kenapa saya suruh hafal ni? Sebab nanti saya tak nak you confuse dalam topik integration next semester. Okay, jangan confuse. Hafal sekarang, you akan okay punya untuk next semester punya topik. Okay, so differentiate cos dapat apa? Negative sign. Okay, now kita simplify sajalah. So apa yang kita buat kat sini, just I darab je lah, kan. Nanti dia adalah plus. So dapatlah jawapan dia adalah 2 cos X plus 3 sin X. Okay or not? Simple kan? Okay, yang ni saya combine sikit dengan yang biasa. Okay, so next, differentiate 4 tangent X. 4 ni constant, tulis je lah. Differentiate tangent. Tengok balik yang 6 tadi tu, tangent apa? Secant square. Tangent apa? Secant square. Kalau itu X, ulang je lah X. Okay. Yang 5X cos negative 1, ini macam biasalah. 5 tulis 5. X negative 1 minus 1. Sebab dia negatif kan. Negatif ni ke depan, dapatlah plus. Okay, so X kuasa ni akan dapat plus 5, X kuasa negative 1, negative 2. So letakkan dia dekat bawah. So 5 over X square. Settle lah. C pula. 4 cos X. Ni 4, letaklah 4. Cuma bila you differentiate cos, you dapat apa cos? You dapat negative sin X. You dapat negative sin X. Okay. Next, differentiate 3 tangent X. 3 constant, letak je. Okay. Cuma differentiate tangent, ingat, secant square. Tulis je. Tangent apa? Secant square. That's why kita akan cepatlah kalau kita hafal. Tangent square apa? Secant square. Okay. So kita susun baliklah. Ni saya susun bagi cantik je. Negatif letak dekat belakang. Okay. So barulah nampak cantik sikit kan. 3 secant square X minus 4 sin X. Boleh simple. D. D. Differentiate 4 sin X. Differentiate 4 sin X. Maksudnya yang 4 ni constant. Letak je lah. Differentiate sin dapat apa? Cos. Boleh. Differentiate negatif 5 dapat kosong. Saya tak buat tu sebab kosong kan. Tak tulis lah. Differentiate negatif 6 cos X. Okay, negatif 6 letak negatif 6. Patutnya kat sini ada negatif 6 ni kan. Jadi kan tambah kosong. Tolak 6. Okay. Lepas tu differentiate cos X adalah negatif sin X. Kan? So negatif darab negatif, itu yang dapat positif tu. Positif sin X. So ni jawapan dia. Dah tak boleh buat apa dah. Itu dia jawapan dia. Okay. Ada soalan tak untuk trigo ni? Saya tak ada petua. Petua dia yang 6 tu kena hafal.
Differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate tangent secant squared. Differentiate cot negative cosec squared x. Differentiate secant x, dia akan dapat secant tangent. Differentiate cosec x, negative cosec cot. So hafal next class nanti saya tanya seorang-seorang. Tutup nota, sebut satu-satu. Kita tengok berjaya tak sebut ke 6 tu. Okay, soalan before I proceed the next part. Ada sikit lagi lah. I think part ni lepas tu kita stop. Okay, tak ada. Okay, tak ada. Yang ni adalah benda yang sama macam tadi. Benda yang sama. Apa beza dia? Cuma dalam trigo tu, dalam function trigo tu ada satu function lain. Tadi X kan? X, division dapat X je lah. Tapi sebab dia ada function lain, apa you buat function tu, you kena darabkan dengan differentiation of function tu. Bermaksud macam ni lah. Yang ni you tulis, lepas tu you darabkan dengan function yang dalam trigo tu, sin tu. Samalah. Semua benda adalah sama. Nampak tak? Cos, negative sin. Cot, secant squared. Sama. Apa beza dia? Cuma darabkan dengan differentiate. Darabkan dengan differentiate function yang dalam trigo tu. Itu je. Yang lain semua, everything, the same thing. Benda yang sama. Ingat macam tu je. Kalau ada function, kena darabkan dengan yang dalam tu, kamu kena differentiate dan darabkan saja. Okay? Tapi bukan darabkan dengan dalam trigo tu. Kena buat bracket lah. Bracket lah. Ni kena buat bracket. Okay? Boleh? Okay, kita tengok example. Kita tengok example. Okay, kita pergi one by one. Okay. Saya better saya tulislah. Okay, A. Y equal to sin 5x. Differentiate dia, dy dx. Ada tak nombor ke depan? Tak ada. Kalau ada, salin je lah. Okay, differentiate sin dapat apa? Dapat cos. Salin dulu. Differentiate sin dapat cos. Dalam ni, salin dulu. Settle satu bahagian. Tapi dalam ni ada function tak? Ya, ada function. Jadi kena buat apa? Kena differentiatekan yang dalam ni. Differentiate 5x dapat apa? Dapat 5. Okay. So, salin balik. Susun balik. So, 5 cos 5x. Done. Itu cara dia. Cuma perlu differentiate function yang kat dalam. Itu yang A. Yang B, soalan yang sama ni. Cos 2x. Ini adalah y dia. Kalau differentiate dapat apa ni? Dy dx. Okey, differentiate cos dapat apa? Negative sign kan? Untuk cos. Dalam dia apa? 2x. Salin dulu. 2x. Buat bracket. Lepas tu buat apa? Differentiate 2x tu. Differentiate 2x dapat apa? Dia dapat 2. Okey, susun balik je. Darab masuk. Jangan darab dengan 2x. Salah. Sebab 2x dalam sign. Darab ke depan. Negative 2 sin 2x. Okey, negative 2 sin 2x. Settle. Okey, B dah settle. Kita pergi soalan C. Soalan C, apa soalan C? Y equal tangent. Kan? Tangent 3x. Benda yang sama. Bila you differentiate dy dx, apa jadi? Tangent dapat apa? Secant squared. Nampak? Tangent dapat apa? Secant squared. Dalam dia apa? 3x. Ulang je. 3x. Nah, letak bracket pun tak apa. Tak letak pun tak apa. Okey, 3x. Dah letak bracket sekarang. Untuk semua sekali. Lepas tu, ini 3x. Bukan x kan? 3x. So, kena differentiate 3x tu. Dapat 3. Okey? Lepas tu susun balik lah. 3 ke depan. Jangan darab masuk dah ni. Salah. Jangan darab macam tu. Salah. So, 3 ni dekat depan. So, secant squared 3x. Dan hati-hati trigo dia banyak pantang larang dia. 3 secant squared 3x. Okey, untuk D sebagai apa? Secant 7x. Ni y dia. Y equal to secant 7x. Kalau kita cari dy dx dapat apa? Okey, differentiate secant. Differentiate secant adalah secant tangent. Kan? Secant tangent. Okay, so secant 7x tangent 7x. Ini ulang je lah. Ini ulang je. Okay, differentiate secant adalah secant tangent. Okay,
Dah settle dah untuk second. Untuk second. Sekarang ni 7x pula. Differentiate 7x dapat apa? 7. Salin balik je. So 7 second 7x tangent 7x. Dan itu saja. 7 second 7x tangent 7x. Okey, itu adalah jawapan bagi D. Okey? So A, B, C, D. Settle. Ada lagi tak? Ada lagi dua lagi. E. Boleh ke? Okey, saya stop macam ni lah nanti. Tak nak banyak-banyak sangat lah. Takut you all pening pula nanti. Okey, so untuk E adalah chord. Chord tangent 6x. Just like Y equal to chord tangent 6x. So bila you differentiate divided X, apa jadi? Apa differentiate chord? Chord differentiate adalah dapat negatif cosec kan? Negatif cosec square. Cosec square kan? Cosec square. Itu differentiate chord. Dalam dia apa? 6x. Ulang je 6x. Betul letak bracket. Betul yang 6x ni kena differentiate tak? Yes, kena differentiate. Dapat apa? 6. Okay. Lepas tu susun balik lah. Letak ke depan. So negative 6 cosec square 6x. Dan. Okay. Mudah kan? Tak susah pun. Okay. Yang F pula. Y equal to cosec 8x. Okay. Macam mana nak differentiate cosec? Ni. Macam mana nak differentiate cosec? Cosec apa? Negatif cosec chord. Kan? Negatif cosec chord untuk cosec. Ni 8x kan? 8x letak je. 8x letak je 8x. Yang kamu buat sekarang ni baru differentiate cosec tau. Yang kamu buat sekarang ni baru differentiate cosec. Yang dalam ni differentiate kan dapat apa? Dapat 8. Okey, susun balik. So negatif 8 cosec 8x cot 8x. Dan jangan pula 8 pergi darat dengan depan ni. Itu salah. Okey, daratkan dengan depan. So negatif 8 cosec 8x cot 8x. Dah, itu cara kita nak differentiate. Oh, masa ada lagi 3 minit. Saya sikit-sikit lagi lah. Ada lagi 3 example kan. Itu simple je tu. Kan? Kita buat sikit lah. Ni sikit je. Okey, satu lagi example. A. Kalau kita differentiate sin 2x square plus tangent 3x cube. Let ni dikatakan sebagai y. Y equal to sin 2x square plus tangent 3x cube. Okey, ni ada dua benda kat sini kan? Samalah. dy, dx. Okey, differentiate sin dapat apa? Cos. Dalam ni ulang lah. Settle untuk sin. Sekarang dah settle untuk sin. Untuk yang ni, differentiate dalam dia dapat apa? 4x. Betul? Okey, tambah. Yang ni pula, differentiate tangent dapat apa? Dapat second square. Dalam ulang saja. 3x kuasa 3. Yang apa yang saya buat ni? Saya dah settlekan untuk tangent. Yang ini macam mana? Differentiate kan. Dapat apa? 9x kuasa 2. Okey, so susun balik je lah. Dia akan dapat 4x cosec 2x squared. Jangan darab kat sini tau. Salah. Itu 2x kuasa 2 tu dalam cos. 4x tu kat luar. Okey, plus 9x squared second squared 3x kuasa 3. Okey, itu dia. Cara kita buat slow. Itu dia. Itu jawapan dia. Dah siap dah. 2 step je. Pendek je. Dia tak sesusah mana lah. Okey. Example B. Sajalah nak bagi lagi example B. Cos 3x kuasa 3 sin x. Dah darab pula kat sini. So, idea dia kena gunakan product rule. Ini adalah U, ini adalah V. Kan? Kita buat macam tu lah. Kita nampaklah, oh ni darab ni. Product rule lah. Okay, so U prime apa? Differentiate cos apa? Negative sin. Dalam ulang. Okay, differentiate dalam, letak kat depan, dapat apa? 9x kuasa 2. Okay, susun balik lah. So negative 9x kuasa 2
sin 3x kuasa 3. Okey, V prime sama dengan berapa? Differentiate sin dapat cos X. Settle lah. So yang ini dapat apa? Dy dx. Apa formula dia? U V prime tambah V U prime. So apa U? Cos 3x kuasa 3. Letak bracket. Nak selamat. V prime adalah cos X. Tambah V apa? Sin X. Letak bracket. So negatif 9x kuasa 2 sin 3x kuasa 3. Ini adalah U prime kita. Okey? Boleh ringkas lagi tak tu? Cuba tengok. Boleh tak kita ringkaskan lagi? Cos. Ini boleh tak dalam dia? Boleh tak dalam dengan dalam? Tak boleh janganlah pergi darab. Biar je macam tu. Okey? Ataupun nak susun bolehlah. Nak susun cos X. Lepas tu ni nak buat cos 3X kuasa 3. Itu okey. Ini negatif nak susunkan yang ini negatif 9X kuasa 2. Lepas tu sin X. Ini adalah sin 3X kuasa 3. Susun okey. Boleh tak ini darab dengan ini? Tak boleh. Ya, tak boleh. Kes yang macam mana yang boleh? Kalau ni boleh lah. Kalau sin 2x darab sin 2x. Ini boleh. Dalam sama boleh darab. Dapat apa? Sin kuasa 2, 2x. Dia tu cara darab dia. Kalau sama, sin boleh darab. Tapi kalau ni lain. Ini dia tak sama, tak boleh darab. Biar je macam tu. Okay? So itulah dia jawapannya. Alright? Yang C tu I think boleh buat sendirilah. Itu menggunakan quotient rule. Menggunakan quotient rule. Ke nak saya buat? Nak saya buat tak apalah, saya buat sekejap. Ada masa sikit 2-3 minit. Okey, cos x power 5, bawah dia apa? Sin 2x. Ni U, ini V. Apa U prime? Differentiate cos dapat apa? Negatif sin x kuasa 5. Differentiatekan x kuasa 5, dapat 5x kuasa 4. Okey, sini dapat apa ni? Negatif 5x power 4 sin x power 5. Yang ini pula V prime dapat apa? Differentiate sin dapat apa? Cos 2x. Differentiate 2x dapat apa? 2. Letak kat depan. Nampak tak? Cepat je kan? Okey. So, cari dy dx. Apa formula dia? V U prime tolak U V prime over V squared kan formula dia. Okey. So, V adalah sin 2x. Okey. Lepas tu, U prime salin balik lah. Negative 5x power 4 sin x power of 5 minus V U prime, lepas tu U kan, cos x power of 5. Okay, V U prime, U V prime. V prime apa? 2 cos 2x. Everything over sin 2x ni kuasa 2. Letak kat situ je. Okay, lepas tu just susun balik je lah. Ni susun je lah. Susun je. So negatif 5 ni lebih cantik dekat depan lah. Boleh darab tak? Tak boleh darab. Susun je balik. Okey, sin 2x. Ini akan dapat sin x kuasa 5. Tolak 2 kat depan. Cos x kuasa 5. Cos 2 kuasa x over sin kuasa 2, 2x. Dan dah terlibat apa dah? Dah terlibat apa dah? Itu je yang kita boleh buat. Okey, so saya rasa saya stop sampai sini saja. Okey, lepas tu ada exercise kan bawah itu. Ada 4 lagi exercise. Cuba jawab.